kereta kan? Kita sama-sama bertakbir. Dengan saudara mara semua main mercun takbir. Sambil main mercun. Lain sikit. Lain sikit. Dalam kereta. Tak boleh main mercun. Raikan Syawal setulus hati, mewarnaimu hanya di TV1. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa tua ni. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu pula nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Bersua kembali seperti kebiasaan kita nak ke Konti Radio bersama dengan rakan penyampai kita di Konti Radio terpilih pada pagi ini. Yang terpilih pada pagi ini iaitu Terengganu FM. Kita nak bersama dengan DJ CD dan juga Mek Ju dari Terengganu FM untuk perkongsian dari sana. Silakan. Kita nak bawakan kepada anda pada waktu ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ismail dan juga Syuhaida. Jom kita nak menyanyi. Kita nak menyanyi. Okey, 1 2 3. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa. Tak sudah kita ni. Tapi ni sebenarnya bila sinonimnya masuk je ada hari raya dan mood dia akan fenomena akan terus bertukar apabila ada lagu-lagu raya yang menghiasi pendengaran kita. Itu lagu-lagu raya tu memang orang kata dah biasa kita siarkan di corong-corong radio kan. Tapi bukan lagu raya saja yang kami bawakan untuk anda di Terengganu FM. Kita ada rancangan-rancangan khas raya yang paling istimewa kami nak bawakan juga kepada anda. Baik, dan hari ini kita nak bocorkan rahsia. Untuk pendengar-pendengar kita di Terengganu FM dan juga untuk penonton kita yang menonton kita Selamat Pagi Malaysia pagi ni. Di TV1 ni kan. Okey, kita nak bocorkan rahsia kita yang pertama. Kita bukan rancangan raya kita bukan bermula pada hari raya saja tahu. Dia menjelang malam raya tu dah ada dah rancangan kita. Menjelang malam raya pun dah ada dah. Okey, dan menjelang malam raya kita ada rancangan Raya Wak Aziz. Ini terbitan Puteri Auni Sofia Sulaiman. Wak Aziz ni misteri betul kan? Itulah. Apa yang misteri kena dengarkan nanti. Baik, membawa kepada hari raya pertama 10 April 2024 kita ada siaran langsung solat sunat khutbah hari raya puasa. Ini rancangan terbitan Rizal Limi Haji Muhammad. Dan seterusnya kami bawakan juga kepada anda titah perutusan Syawal ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, insya-Allah akan kami bawakan pada pukul 9.15 pagi. Dan keriuhan akan terus kita adakan di Negeri Terengganu ini dengan sketsa khas kedai kopi raya terbitan Rohani Hussein. Ini sedap ni sebabnya keseluruhan drama ini menggunakan dialek Terengganu. Betul. Pure logat Terengganu ni. Dan selepas itu juga jom kita kutip dengan sedikit perkongsian menerusi nikmati Syawal yang dinanti. Ini akan kita pendengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki Mat Yakim. Ini terbitan Zulkifli Yusof. Dan seterusnya 12.15 tengah hari ini siaran secara serentak 34 stesen radio RTM. Rancangan drama khas Aidilfitri Malam 7 Liko ini diterbitkan oleh Siti Zainab Abdul Syukur daripada Negeri FM yang katanya hari itu dirakamkan di Angkasa Puri kan? Oleh rakan-rakan penyampai kita dari semua stesen radio RTM. Okey, yang terlibat. Tak semualah. Okey, dan kita ada hidayah khas Aidilfitri. Rancangan
rancangan ini terbitan Khadijah Khalid dan juga Sapu Roti Malam Raya melodrama ini terbitan Nuraini Sulong. Juga kita ada juga Pantun Ria Raya yang diterbitkan oleh Khadijah Khalid. Dan malamnya kita bawakan juga kepada anda Tiara Mesra Raya. InsyaAllah bersama-sama dengan siapa? Siapa tu? Bersama dengan saya nanti insyaAllah. Lain macam tau. Yelah, hari raya kita kena kerja. Baik, kan? dan juga untuk hari yang kedua, kita masih lagi ada sketsa khas Kedai Kopi Raya. Kita ada juga Dapat Sesuatu Khas Raya terbitan Farah Haji Fauzi. Bersama-sama dengan motivator Fazli Aziz. Dan Fitrah Syawal, rancangan terbitan Rizalimi Muhammad. Juga kita ada Gemersik Takbir di Pagi Syawal terbitan Nur Sheila Baharudin juga. ini kena nantikan. Sebab pelakonnya ada yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran. Bersama-sama dengan kita. Yang ni kena Tok Mi tunggu, kita ada. kena tunggu depan TV ni. Depan TV? Depan radio. Ya. Okey. Dan lagi kita ada bawakan juga kepada anda Akustika Aidilfitri dan ini yang cukup istimewa juga Lip Lap Raya. Hati-hati saya akan bersama-sama. Antaranya kita ada Najwa Latif yang akan terlibat bersama. Kita ada Rozita Cik Wan dan juga anaknya Aisyah serta Adi Siksen. Ya, istimewa. Dan malamnya pula kami bawakan Curhat Syawal. Sayu sungguh ni kan. Baik. Jadi apa pun macam-macam kita sediakan untuk anda. Itu yang kita boleh sempat untuk kita kongsikan rancangan-rancangan yang cukup menarik. Jadi pendengar-pendengar Cengan FM, jangan lupa, jangan tinggalkan kami. Kena sentiasa dengarkan kami. Kena ikuti semua rancangan raya yang kami sediakan untuk anda. Baik, kita nak kembali bersama dengan rakan-rakan kita di studio Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Silakan Ismail dan juga Syuhaida. Okey, terima kasih CD dan juga Mek Ju membawakan gambaran apakah yang akan dipersiapkan khususnya oleh rakan-rakan penyampai kita dan juga Terengganu FM untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi. Okey, seterusnya kami nak bawa anda saksikan satu bingkisan Marhaban Ya Ramadan. Kali ini tajuknya iaitu Akhir Ramadan Pohon Keampunan. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekarang kita berada di fasa akhir Ramadan yang saya kira fasa ini sangat penting kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar keampunan daripadanya. Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau suka memberikan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sedar bahawasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak kelemahan, yang banyak kehilafan dan kekurangan, maka sudah pasti Ramadan ini merupakan peluang yang terbaik untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahawasanya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang benar-benar tidak mengalami kesalahan dan kekurangan. Maka kerana itu Ramadan yang akhir ini, dalam 10 malam yang akhir ini, marilah sama-sama kita mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana sifatnya yang Maha Pengampun. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada ketika ini di kalangan manusia ada yang mungkin sudah mula melakukan persiapan untuk menyambut Syawal. Tetapi kita mesti terus fokus kerana akhir Ramadan inilah sebagai penentu. Adakah kita akan mendapat pengampunan daripada Allah ataupun sebaliknya? Sabda Nabi SAW ketika mana datang Jibril AS mendoakan satu doa, Ya Muhammad, mana-mana umatmu yang bertemu dengan Ramadan tetapi selepas berakhirnya Ramadan masih belum mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong daripada golongan yang binasa.
dan ternyata Nabi SAW mengaminkan doa yang diucapkan oleh Jibril AS ketika itu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka marilah sama-sama kita mengambil peluang akhir Ramadan ini bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, sama ada yang kecil ataupun yang besar, yang zahir ataupun yang batin, yang disengajakan atau tidak disengajakan, yang disembunyikan atau secara terang-terangan. Kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya dengan penuh pengampunan itu. Walaupun dosa kita setinggi gunung, insya-Allah dengan rahmat Allah, Allah boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita teringat apa yang dibacakan oleh Nabi Yunus AS ketika berada dalam perut seekor ikan yang besar. Maka Nabi Yunus menyatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya aku berada di kalangan orang-orang yang telah menzalimi diri aku sendiri. Maka mudah-mudahan dengan kesempatan akhir Ramadan ini, marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah marhaban ya Ramadan di pengakhiran ataupun menghabiskan dan juga melunaskan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, bila usai saja Ramadan akan tibanya Syawal kan. Jadi bila Syawal ni akan ada banyak perkara yang kita perlu pertimbangkanlah, antaranya mungkin pakaian baru, ikut sunnah. Selain itu makanan-makanan juga antara perkara yang pentinglah untuk dihidangkan untuk kita menjamu tetamu yang menghadirkan diri mereka bersama dengan Hari Raya Aidilfitri ini. Jadi kita nak bawa anda ke Perak seketika bercakap berkenaan makanan Hari Raya ni kan, berkenaan dengan lemang dan juga dodol. Kita nak bersama dengan Nora Abu Bakar untuk persen cerita pagi daripada Perak. Tapi sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu ini bingkisan ini. Bingkisan lemang itulah. Seperti saya kongsikan, iaitu berkaitan dengan lemang dan juga dodol. Ain, silakan dari Perak. Selamat pagi Malaysia. Kemeriahan Hari Raya semakin dirasai dan ketika ini saya berada di Laman Budaya Lenggong. Menariknya di sini semua aktiviti yang dijalankan dibuat secara bergotong royong, dan ketika ini juga kita di belakang kita ni sedang menganyam ketupat oleh ibu-ibu kita. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi untuk kali yang ke-6 Pesta Bakar Lemang Kacau Dodol sempena dengan sambutan Aidilfitri dapat diadakan. Dan acara ini melibatkan berbagai pihak, dianjurkan oleh Majlis Pelancongan Lenggong, Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lenggong bersama dengan jabatan dan agensi-agensi yang ada di daerah ini. Ketupat, kita juga ada aktiviti membakar lemang yang turut bersama dengan kita kakak-kakak rela. Berapa banyak lemang hari ni kita nak bakar? Habis 1 batang. 1 batang lemang untuk rela Lenggong lah. Ni lemang biasa ke Pak, ada campur dengan pulut ke macam mana? Lemang biasa lah, lemang pulut lah. Tapi biasa lah. Ada campur, tak ada. Putih je. Putih je lah. Okey. Daripada rela mana ni Kak? Lenggong. Daerah Lenggong. Ia sebahagian dari aktiviti pelancongan di Lenggong sempena dengan tahun melawat Perak, dan Lenggong satu daripada destinasi yang patut dikunjungi. Dan hari ini kita lihat kemeriahan
dengan aktiviti gotong royong bakal lemang dan sebahagian kerja-kerja telah dimulakan di awal pagi tadi lagi. Cari buluh, sediakan tak masak, motong daging dan sebagainya. Dan saya percaya acara tahunan Sumpang ini memang meriah dan kita memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri. Untuk akan datang ini kita akan tambah nilai lagi dengan mengada kerjasama dengan Tourism Perak dan juga Tourism Malaysia untuk membawa pelancong asing untuk merasai suasana bagaimana kerja-kerja gotong royong, masak, bakar lemang dan aktiviti lain. Saya percaya selain daripada aktiviti pelancongan, memeriahkan Aidilfitri yang merapatkan hubungan. Kami warga Lenggong mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, itu dia Ain tadi membawakan pesta lemang dan dodol bersempena Hari Raya Aidilfitri. Ada tanya pulut ada ke tidak? Tak apa, datang rumah saya, nanti saya bagi pulut kuning sekali. Itu antara keunikan yang kita sajikan bersama dengan anda. Lemang, dodol. Lemang ni mesti lawannya dengan rendang. InsyaAllah mesti mengancam dan sedap. Tapi kita nak bercakap, kali ini kita ambil kesempatan untuk bercerita berkenaan pindaan Akta Universiti dan College University dari segi tadbir urus dan juga tata tertib pelajar bersama dengan saya Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad yang juga merupakan pensyarah pembangunan belia dan juga merangkap pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, AUKU, Akta Universiti dan College University. Kita melihat ada pindaan dilakukan sebelum ini. Tetapi apabila kita bercerita berkenaan pindaan yang terkini, pastinya kita ingin bercerita bagaimana AUKU ini mengawal selia tata tertib dan juga pergerakan pelajar. Jadi apakah AUKU secara keseluruhannya yang terbaru ini memberi gambaran untuk menjadikan pergerakan belia dan juga bagaimana belia itu boleh menjadi suatu gambaran ataupun satu gerakan yang lebih baik? Ya, terima kasih kepada saudara Ismail dan juga saudara Pergi Malaysia. Sebenarnya satu topik yang menarik apabila kita bincangkan tentang AUKU. Kalau kita lihat AUKU ni sejak diperkenalkan pada tahun 1971, 7 kali pindaan telah dilakukan dan antara pindaan-pindaan ini sebenarnya ke arah kebaikan bergantung kepada situasi semasa dan yang terkini pindaan tahun 2023 yang baru-baru ini diluluskan di Dewan Negara ialah merupakan satu perkara pokok untuk memberikan pemerkasaan kepada mahasiswa terutamanya pelajarlah di universiti untuk mereka melakukan urus tadbir terutamanya dalam aspek pengurusan badan pelajar mereka sendiri dan juga dari segi aspek pengurusan kewangan. Dan pada masa yang sama juga kita lihat penambahbaikan dari segi konteks untuk pengurusan tata tertib pelajar dan pada masa sama jugalah untuk memastikan mereka mampu untuk terus berdikari dan memastikan bahawa mereka mampu untuk menjadikan institusi pelajar itu berada pada tempat yang sepatutnya. Sebagai contoh, tempoh pemilihan MPP ataupun fasa pemilihan MPP itu berlaku serentak dengan kalender akademik pelajar itu sendiri. Jadi kalau kita nampak saudara Ismail sebelum ni kita melihat pada pindaan AUKU yang pada tahun 2012 AUKU itu merujuk kepada bagaimana AUKU itu membenarkan mahasiswa untuk menyertai kegiatan anjuran parti politik itu sendiri. Dan pada tahun 2018 sebelum itu lagi kita lihat pemansuhan sepenuhnya Seksyen 15.2 yang membenarkan mahasiswa terbabit dalam kegiatan politik di kampus. Itu menunjukkan bahawa proses kematangan pemimpin pelajar kita ke arah untuk menjadikan mereka lebih berdaya tahan dan bersama juga mereka mampu untuk menjadi satu role model pemimpin pelajar yang menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lain.
Ya, Doktor, kalau sebelum ini tumpuan AUKU lebih banyak dilabelkan untuk melihat bagaimana penglibatan pelajar dalam politik, tetapi itu bukan the main point untuk AUKU, hanya sebahagian saja. Apabila bercerita berkenaan AUKU ini juga lebih kepada bagaimana kita mengasimilasikan peraturan-peraturan universiti dan juga tata tertib belajar. Kita lihat baru-baru ini juga di sebuah universiti berkenaan tentang isu pemakaian dress code. Jadi bagaimana ruang dan juga suara pelajar itu boleh diterjemahkan khusus dalam memberikan pandangan kepada mungkin beberapa peraturan-peraturan baru yang dipinda, apakah adanya ruang untuk pelajar menyuarakan pandangan mereka? Sebenarnya AUKU ni merupakan satu pagar pada saya, iaitu untuk mengabsahkan kewujudan sesebuah institusi pengajian tinggi itu sendiri. Dan semestinya ruang penambahbaikan itu tak ada, kerana ia dinamik bergantung kepada situasi. Dan baru-baru ni isu tentang dress code dan sebagainya, ya, kita untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki akhlak, memiliki disiplin. Sebenarnya peraturan dibuat itu bukan untuk menyusahkan, tetapi peraturan dibuat untuk mendidik supaya mereka menjaga tata susila, perlakuan dan sebagainya. Dan saya yakin setiap universiti ingin melahirkan modal insan dalam kalangan mahasiswa kita yang memiliki akhlak, nilai, sasiah dan juga mengekalkan jati diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Itu merupakan perkara pokok penting. Dan saya nampak optimis apabila pindaan AUKU 2023 ini dilakukan, sebenarnya akan melahirkan lebih ramai mahasiswa, pemimpin mahasiswa yang berkualiti, terutamanya dari segi aspek pemerkasaan. Tapi bila sebut tentang pemerkasaan, penting kena ada dua perkara ni, iaitu perlu ada, pertama, accountability, dan yang kedua adalah maturity, iaitu kematangan. Ini seperti mana yang kita buat di Universiti Putra Malaysia berdasarkan daripada aspirasi True North yang dibawa oleh Yang Bahagia Datuk Naib Chancellor Profesor Dr. Mat Farhan, menekankan tentang best living and learning experiences. Bermakna bila pelajar berada di universiti, mereka berhak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang menarik dan bersama membina karakter mereka. Dan itulah sebenarnya asas kenapa AUKU ini kita selarikan dengan agenda universiti untuk memastikan mereka ini mampu untuk menjadikan watak graduan yang berdaya tahan apabila mereka bergraduat nanti. Ya, bersandarkan pemerhatian doktor di lapangan, khususnya di kawasan kampus dan juga di kawasan fakulti. Apakah pindaan AUKU yang terkini diterima baik oleh mahasiswa? Ya, berdasarkan daripada perbincangan yang kita lakukan di peringkat majlis perwakilan pelajar dan juga majlis perwakilan kolej kediaman itu sendiri, sebenarnya nampak AUKU ini lebih versatile. Pertama, dia tidak terhad kepada MPP, iaitu Badan Tertinggi Pelajar dalam universiti semata-mata, tetapi ia juga turut memanjangkan kemudahan, memanjangkan kuasa tersebut kepada badan-badan pelajar yang lain, termasuk badan-badan pelajar di fakulti dan sebagainya. Kita tak nampak nafikan bahawa pelajar ni sebenarnya mereka memerlukan platform, platform untuk berkarya, platform untuk berkreativiti. Sebenarnya bila adanya pindaan AUKU ini, kita yakin dan percaya mereka akan lebih berkreativiti, terutamanya bijak mereka untuk menguruskan tata kelola MPP dan badan pelajar yang lain serta mendapatkan pendanaan. Tetapi bila sebut tentang pendanaan itu sendiri, dia perlu diperhalusi dalam segi konteks pengurusan dan urus tadbir, supaya pendanaan itu sendiri bergantung kepada institusi masing-masing untuk menentukan bagaimana mekanisme yang terbaik. Sebab kita nakkan supaya pendanaan tersebut telus dan juga semestinya akan reflect kepada organisasi ataupun institusi MPP itu sendiri dan juga badan pelajar yang berkaitan. Ya, Doktor, kita menyaksikan dalam 2-3 tahun kebelakangan ini perubahan berlaku di universiti kerana dinaik taraf, sudah ada universiti yang mempunyai student union masing-masing seperti di UIA menubuhkan student union antara yang terawal. Ini menunjukkan mungkin kapasiti, autoriti dan juga kelebihan kepada kesatuan pelajar itu lebih meluas. Jadi apakah doktor menyambut baik dengan penubuhan dan juga menaiktarafkan kapasiti yang diberikan daripada pertubuhan perwakilan pelajar kepada student union seperti ini? Ya, sebenarnya kewujudan student union ataupun kesatuan mahasiswa ini merupakan satu perkara penting yang perlu kita berikan peluang kepada mahasiswa kita untuk mereka seperti saya sebutkan tadi berkarya, aktiviti dan juga mempamerkan kemahiran kepimpinan mereka. Macam kita di Universiti Putra Malaysia, kita ada kesatuan mahasiswa yang terdiri daripada majlis perwakilan pelajar, majlis perwakilan kolej kediaman dan juga majlis perwakilan fakulti. Itu menunjukkan sinergi kebersamaan. Walau bagaimanapun, usaha untuk melahirkan watak yang bergaduan, yang berdaya tahan, memiliki kemahiran-kemahiran ini, dia perlu ada bimbingan. So, maknanya perlu ada elemen use adapt partnership, iaitu konsep bagaimana keserakanan antara golongan dewasa yang merupakan pensyarah, mungkin pegawai, mungkin berkaitan pengetua, dekan dan sebagainya sebagai
mentor ataupun pembimbing kepada kumpulan mahasiswa ni. Sebab kita perlu lihat bahawa anak muda kita ni idealistik. Idealistik macam-macam dia nak buat kan. Dengan adanya peredahan di sosial media, maklumat-maklumat, mereka idealistik. Tetapi dalam masa sama juga mereka memerlukan wisdom daripada orang dewasa yang memiliki pengalaman. Jadi apabila kita gabungkan idealistik dengan wisdom itu sendiri, sebenarnya itulah sebenarnya konsep bagaimana kita nak menyelahkan potensi pelajar kita, terutamanya nak menggerak dan memperkasakan student union itu sendiri. Okey. Ini juga saya nak ceritakan pindaan AUKU yang mana kita melihat bagaimana perubahan yang baharu ini memindahkan kuasa pihak berkuasa tata tertib daripada NAIB Chancellor kepada jawatan kuasa tata tertib pelajar bagi kes-kes yang melibatkan disiplin pelajar dalam universiti. Satu perkara yang bersifat teknikal, tetapi apakah impak dan juga kesannya kepada menguruskan hal-hal ehwal akademik dan juga disiplin pelajar? Ya, sepertinya kalau kita lihat peraturan adalah untuk mendidik mahasiswa kita, bukan untuk menyusahkan ataupun untuk membebankan mana-mana pihak. Dan saya nampak optimis ya apabila penurunan kuasa tersebut kepada jawatan kuasa dan tertib yang dilantik oleh universiti, ia berkait juga dengan peraturan-peraturan yang sedia ada yang termaktub, termasuk juga seperti mana yang termaktub dalam AUKU itu sendiri. Jadi bermakna proses untuk membimbing pelajar-pelajar kita adalah untuk melahirkan mereka supaya mereka tidak rasa itu merupakan satu bebanan, tetapi merupakan pendekatan untuk membantu mereka keluar daripada masalah itu sendiri. Jadi pendekatan yang kita gunakan lebih kepada membimbing. Dan semestinya kalau berlaku salah laku dan sebagainya, dia akan dihukum berdasarkan daripada peraturan-peraturan yang sedia ada. Namun ia lebih terpaut kepada untuk mendidik mahasiswa itu sendiri. Sebagai contoh, di kebanyakan universiti, terutama universiti awam, kita ada satu sistem sokongan pelajar yang efektif. Seperti khidmat bimbingan dan kaunseling, khidmat rawatan psikologi dan sebagainya. Itu merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh universiti untuk menyediakan platform untuk membimbing mereka. Walaupun mereka menghadapi masalah disiplin, mungkin kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya sebagai panel jawatankuasa tertib sendiri di peringkat universiti, kadang-kadang banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi mereka. Terutamanya faktor keluarga, faktor kewangan dan sebagainya. Jadi untuk berlaku adil kepada pelajar, maka kita perlu melakukan satu mekanisme supaya pengurusan tata tertib pelajar itu berada pada landasan sepatutnya untuk membimbing mereka. Ya, siasatan dalaman itu adalah untuk memberikan win-win situation kepada kedua-dua pihak. Dan seperkara juga berkenaan pindaan yang terbaru ini adalah untuk memberikan kebenaran kepada MPP atau Persatuan Pelajar untuk mengadakan kutipan bagi sumbangan dana untuk aktiviti-aktiviti pelajar. Apakah ini suatu dikatakan berita baik untuk pelajar? Kerana mungkin sebelum ini hasil ataupun wang itu perlu diperoleh daripada pihak universiti untuk menjalankan aktiviti. Jadi kini sudah terbuka luas untuk mana-mana pihak memberikan sumbangan. Jadi bagaimana tata kelola dan pengurusan kepada faktor dan juga aspek ini, Doktor? Ya, dalam pindaan AUKU baru ni, Seksyen 15A menyatakan bahawa kebenaran kepada pelajar untuk memungut dana dan membuat pendanaan sendiri. Dan pada masa sama juga mereka boleh untuk menguruskan dana yang mereka perolehi dan boleh membuka akaun bank kepada institusi yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Bermakna dekat sini menunjukkan bahawa pemerkasaan dari segi aspek tadbir urus dan juga kewangan itu diberikan kepada mahasiswa. Jadi pada masa sama juga dia mengurangkan kebergantungan mahasiswa kepada universiti. Sebenarnya mendidik pelajar kita untuk lebih terbuka, lebih optimis dan mereka bijak mencari peluang yang banyak di luar sana. Jadi bila kita ada ruang dan peluang ini menunjukkan bahawa MPP dan juga badan-badan pelajar lain di universiti mereka boleh bergerak dengan lebih efektif dan semestinya mereka akan lebih kreatif untuk mencari pendanaan itu sendiri. Jadi perlu ada mekanisme juga pada masa sama. Contohnya bimbingan dan latihan diberikan kepada MPP dan juga badan-badan pelajar yang lain, terutamanya berkaitan dengan tadbir urus tata kelola kewangan ini. Dan pada sama pelajar bertukar kepimpinan pelajar bertukar saban tahun. Jadi perlu ada satu konsistensi dalam melatih mereka supaya mereka bijak untuk mengurus kewangan mereka. Ada yang sebelum ini memberikan gambaran ataupun menyatakan bahawasanya AUKU sudah tidak relevan. Tapi dalam konteks pentadbiran universiti pada zaman kontemporer pada ketika ini, pandangan peribadi Doktor, apakah AUKU masih relevan? Ya, AUKU sebenarnya masih relevan. Kalau kita menghapuskan AUKU bermakna hilanglah autonomi yang diberikan kepada universiti awam, terutamanya dalam mereka menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi.
Tetapi AUKU perlu untuk diremajakan supaya selari dengan keperluan semasa. Dan sebenarnya ini merupakan satu pengiktirafan kerajaan ini sebenarnya kepada mahasiswa kita dengan adanya pindahan AUKU yang terkini 2023 itu menunjukkan bahawa kerajaan terbuka untuk mendengar suara mahasiswa dan pada masa sama juga melihat ruang dan peluang untuk memperkasakan AUKU itu sendiri sebagai tunjang kepada urus tadbir dan institusi pengajian tinggi itu sendiri. Ya, saya yakin dan juga percaya Universiti Putra Malaysia sentiasa memberikan sokongan dan juga dukungan bagi mahasiswa dan juga para pelajar. Terima kasih Prof. Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad kerana bersama dengan kami pada ketika ini. Selamat berhari raya dan juga selamat pulang ke kampung halaman. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Kita nak berjadah seketika untuk kita berikan tumpuan kepada Cerita Pagi Sabah, program Jualan Rahmah disandarkan. Rakan pelapor kita Maznan Yunus ada laporannya untuk membawakan apakah antara yang diberikan tumpuan dalam program Jualan Rahmah disandarkan. Silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Seperti yang kita tahu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperluaskan agenda Payung Rahmah Madadi melalui pelaksanaan program Jualan Rahmah PJR Aidilfitri sempena sambutan Lebaran kali ini yang bermula pada 4 hingga 9 April 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PJR di daerah Sanakan ini, kita bersama dengan Ketua Penguatkuasa Daerah KPDN Daerah Sanakan iaitu Tuan Azdi Zukri John. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Ya. Baik Tuan, kita mau melihat bagaimana Tuan melihat jualan PJR ini membantu masyarakat khususnya di daerah Sanakan ini. PJR ini sangat membantu, sangat bermanfaat kepada seluruh masyarakat di Sanakan ini kerana harga yang ditawarkan itu kurang 10 hingga 30%. Jadi jelas memang kita buat pemantauan, memang rata-rata memang pasaraya yang terlibat dengan PJR ini memang dipenuhi dengan penanganan seawal jam 8. Jadi kita melihat PJR sangat bermanfaat dan perlu diperluaskan lagi lah. Baik Tuan, bagaimana usaha KPDN untuk memantau harga barangan terkawal? Okey, di Sandakan ini kita membuat pemeriksaan setiap hari. Tidak kira dia hujung minggu ataupun hari cuti umum, kita akan gerakan selama 30 orang pegawai yang ada di Sanakan ini, kita gerakan untuk membuat pemantauan setiap hari. Di samping kita ada wujudkan satu grup WhatsApp di mana di dalam grup itu semua pasaraya yang terpilih itu perlu menghantar laporan setiap hari dan kita buat pemantauan daripada grup itu. Sekiranya ada pasaraya yang tidak bekalan, kita akan terus bantu, minta mereka email kepada kita dan kita akan arahkan kilang ataupun pemborong untuk berikan bekalan barang perlu lah. Baik Tuan, seperti yang kita tahu menjelang Aidilfitri ini kemungkinan ada panik di situ kan untuk mengambil barangan keperluan kan. Mungkin ada saranan dari pihak KPDN untuk masyarakat ini agar tidak membeli secara panik lah. Kepada pengguna di luar sana, untuk di Sanakan ini tidak perlu risau sebab kita masih ada stok bekalan keperluan seperti gula dan minyak masak ini masih banyak. Dalam 300 tan lagi gula kita ni. Dari minyak masak kita ada 21 kilang. Jadi semasa bulan Ramadan memang permintaan itu agak tinggi. Dan kita telah mengarahkan setiap pasaraya untuk meletakkan minyak masak itu di kaunter. Kaunter bukan yang di rak. Sebab kalau tak di rak, pembelian berulang akan berlaku dan tidak ramai pengguna yang akan dapat. Alhamdulillah, setelah arahan itu kita keluarkan dalam 2 minggu lepas dan saya sendiri membuat pemantauan dalam minggu ini. Kita lihat agak stabil dan juga tidak ada sudah berlaku rungutan ataupun pembelian panik yang berebut di pasaraya lah. Alhamdulillah. Baik Tuan, jika ada penyelewengan berlaku khususnya dalam keperluan asas ni, keperluan barangan terkawal, mungkin orang ramai boleh mengadu di mana itu Tuan? Kepada pengguna di luar sana ataupun masyarakat di luar sana, bantulah KPDN Sandakan, bantulah KPDN ini dengan menyalurkan aduan rasmi lah, aduan yang betul. Jangan viralkan. Boleh PM saya sendiri, boleh call saya sendiri ataupun boleh DM saya di dalam Facebook. Sebab banyak aduan saya dapat daripada Facebook ini, DM daripada Messenger daripada Facebook. Jadi saya alu-alukan dan teruskan bantu KPDN jadi mata dan telinga KPDN dan kita akan sama-sama banteras penyelewengan ini. Baik Tuan Azdi, mungkin ada sedikit harapan daripada Tuan lah kepada pengguna-pengguna dan juga masyarakat penduduk di luar sana sebelum menjelangnya Aidilfitri ini. Ya, harapan KPDN Sandakan ini membelilah
dengan berhemah, jangan berebut-rebut. Sebab barang keperluan insya-Allah cukup, dan sekiranya sukar dapatkan bekalan, terus hubungi kami. Dan kita akan terus bantu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azdi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Baik, sesungguhnya program Jualan Rahmah ini merupakan satu inisiatif di bawah Kerajaan Madani dalam membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat untuk membeli keperluan asas pada harga yang lebih murah. Baik, sekian cerita Pagi Sabah untuk hari ini. Kita terus kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Mazdan Yunus untuk perkongsian program Jualan Rahmah di Sandakan Sabah. Okey, kita hari ini kita nak bercerita berkenaan pulang ke kampung halaman, masih lagi ataupun seringkali berlaku berkenaan tentang isu microslip sewaktu pemanduan. Ya, tapi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, mari kita saksikan ini terlebih dahulu. Istilah microslip merujuk kepada tidur singkat yang tidak dapat dikawal dan seringkali berlaku dalam tempoh masa antara 1 hingga 30 saat ketika memandu. Ada kes berlaku seseorang individu itu tertidur tanpa sedar ketika memandu kenderaan hingga menyebabkan kemalangan jalan raya. Pola tidur yang tidak menentu, kepenatan yang keterlaluan mungkin menjadi punca terjadi tragedi. Tidur sangat penting tetapi malangnya sering diabaikan, sedangkan ia perlu bagi membolehkan badan melalui proses baik pulih untuk keesokan hari. Pengguna jalan raya dan lebuh raya, terutama mereka yang memandu untuk pulang ke kampung sempena perayaan Aidilfitri ini, dinasihatkan untuk mengamalkan tidur dan rehat secukupnya. Memetik laporan Polis Diraja Malaysia tahun lalu, negara merekodkan 567,516 kemalangan jalan raya di mana setiap 55 saat berlaku satu kemalangan jalan raya. Dalam pada itu, salah satu faktor mengapa Malaysia mencatat angka kemalangan jalan raya yang membimbangkan ialah kerana bilangan kenderaan persendirian yang terlalu banyak. Apakah langkah terbaik yang boleh dilakukan oleh seseorang individu untuk mengelakkan berlakunya microslip? Kita ikuti perbincangan di studio. Ya, terima kasih Akmal Aziz untuk perkongsian yang dibawakan berkenaan microslip itu. Saya tertarik sesaat microslip boleh membawa maut. Ya, sebab kadang-kadang microslip kita sendiri tak boleh nak kawal kan. Jadi kita nak kongsi pada anda semua bagaimana untuk kita mengatasi microslip tersebut. Tadi sudah dikongsikan secara ringkas, tapi lebih mendalam hari ini kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan iaitu Profesor Mara Dr. Amir Siddiq Amin Nordin, Pengarah Pusat Jalinan Masyarakat Universiti Malaya UMK. Doktor, selamat pagi. Pagi. Okey. Terima kasih Doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Tadi saya dan Shu membincangkan berkenaan dia boleh berlaku bila-bila masa di mana jua dan pada ketika yang mana pun kita tidak boleh jangkakan. Tetapi kebiasaannya microslip ini mungkin akan berlaku sewaktu tengah hari. Kerana ada yang menyatakan waktu tengah hari itulah waktu yang paling mengantuk sekali. Apakah benar dakwaan? So betul. Saya pertama terima kasih di atas jemputan ke sinilah, dan saya rasa ini satu PSA yang sangat penting. Terutamanya bila kita dah nak balik raya kan. 2-3 hari ini mesti ramai orang yang akan berpusu-pusu nak balik ke kampung halaman. Kita nak semua balik dengan selamat. Dan satu isu yang sering diperkatakan semasa ialah sesi perayaan ini adalah isu microslip, disebabkan macam kita dengar tadi statistiknya lebih daripada 500,000 orang tahun lepas yang terlibat dengan kemalangan, dan antara satu daripada 5 punca yang telah dikaji adalah isu mengantuk. Dan mengantuk yang kita bincangkan di sini adalah microslip di mana individu itu mungkin dengan tidak sedar tertidur, dan biasanya tidur itu singkat 15 saat, 30 saat, tetapi macam tadi Ismail katalah that 1 second tertidur tu menyebabkan individu itu mungkin tersimpang jauh dan satu kemalangan yang agak tragis boleh berlaku. So di situlah kita rasa sangat penting untuk kita mengetahui isu microslip ni. So yang penting tu kalau isu microslip ni, individu tu kadang-kadang tak sedar dia tertidur. Dan kadang-kadang simptom-simptom ni mungkin dia terngangguk sekejap semasa memandu. Biasanya perkara yang dilakukan adalah perkara yang agak rutin macam driving long distance kan, straight road, dia tak perasan, dia terlelap sekejap terus terbabas ke situ. So semasa dia tengah tidur tu, dia sebenarnya sedar akan situasi di sekeliling tapi dia tak boleh proses isu itu. Disebab dia tak tidur terus, tapi dia tidur seketika dan di situlah benda berlaku. So macam tadi Ismail tanya adakah berlaku pagi, siang, malam,
tengah hari itu biasanya berlaku lebih kerap disebabkan beberapa faktor lah. Yang pertama tu isu tidur kita dah macam nak go down masa tu, dan biasanya kadang-kadang kat dalam beberapa negara ada siesta, tempat tidur tengah hari. So kita dah memang ngantuk masa tu, dan of course kat negara kita ni masa tu panas sangat. So biasanya kalau panas campur dengan situasi yang rutin, kadang-kadang isu microsleep tu boleh berlaku pada individu memandu. Apa yang berlaku dalam minda seseorang itu sebenarnya, doktor, sewaktu microsleep itu sedang terjadi? Contoh sedang memandu kan, pedal kaki itu kita tekan, tapi sebenarnya dalam erti kata lain kita tidur beberapa saat. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, psychologically sewaktu microsleep itu? So kalau kita ikut dari segi kajian, pada masa itu kita ni dalam keadaan tidur sebenarnya. Ya, di mana otak kita tu macam take a rest. Tetapi dia bukan tidur yang di mana semua kita punya motor function tak bergerak. Motor function kita masih lagi bergerak. Cuma otak kita pada masa itu tidak sedar untuk seketika. So kita technically sleeping lah. Macam kita tengok kat saya, macam kalau dia punya analogi tu macam kita tengok kadang ikan dia tidur tapi mata terbuka. Kadang-kadang ada beberapa binatang kan dia tengah tidur but the eyes are open, looking for danger. Kita pun lebih kurang sedikit macam itu jugalah. Di mana some parts of our brain is sleeping, some parts of it is functioning. Tetapi because disebabkan kita melakukan satu aktiviti yang boleh dikata agak berbahaya, maka di situ boleh berlaku kemalangan. Tetapi tak semestinya semasa memandu saja. Kalau kita macam dalam studio sebegini dan kita selalu kerja rutin, kadang-kadang kita akan mungkin terlelap sedikit juga. Tetapi mungkin dalam konteks kat sini tidak membahayakan, contohnya. So kadang-kadang ada juga sebenarnya kita tengok TV kan, bahaya juga, tertidur kan, tertidur sekejap. Tapi kita tengok, kita masih ingat lagi storyline tu, tapi dah actually kita dah tertidur pada masa itu. Member akan cakap, kau tidur tadi. So that's a microsleep moment lah yang berlaku. Bahaya juga, viral nanti. Tertidur waktu siaran. Tapi bercakap berkenaan bahaya ini, bukan sahaja memandu. Menunggang motosikal juga ada dilaporkan ada penunggang motosikal yang tertidur ya sewaktu menunggang motosikal. Jadi perkara ini menimbulkan pertanyaan, mungkin dalam situasi kereta itu kerana ia adalah situasi yang mungkin dengan penghawa dingin, sejuk yang agak selesa berbanding dengan menunggang motosikal. Jadi bagaimana situasi apabila keadaan sekeliling yang terbuka seperti itu boleh menyebabkan microsleep kepada penunggang motosikal? So, itu betul. Yang kita bincangkan ni kan isu perayaan di mana orang memandu. Tetapi microsleep ni boleh berlaku di mana-mana sahaja sebenarnya. So, menunggang motosikal, kalau kita pilot pun boleh berlaku juga. Ya, di mana kita mungkin tengah memandu kapal terbang ni pun boleh tertidur. Mengendalikan jentera berat contohnya, big cranes for example. Melakukan surgery pun boleh berlaku juga ya, di mana kalau lama sangat berdiri nak perform tu kadang-kadang boleh termicrosleep kalau kita tak berehat dengan cukupnya. Yang penting tu isu microsleep ni adalah isu di mana individu tu memerlukan rehat yang secukupnya. I think that's the most important part lah. Yang pertama. Yang kedua itu of course kalau isu rehat tu telah pun diselesaikan, mungkin dia ada penyakit perubatan yang lain yang mungkin boleh menyebabkan individu itu mengalami microsleep tersebut. Betul. Bukan penyakit, malah kadang-kadang ubat pun juga boleh menjadi punca kan. Jadi bagaimana nasihat daripada doktor sendiri untuk mereka yang mengamalkan pengambilan ubatan yang berkala ataupun yang seharusnya pada waktu-waktu tertentu, tapi ubat itu menyebabkan ngantuk. Tapi masalahnya sekarang ini dia adalah ketua keluarga kan. Dialah individu yang perlu memandu dan sebagainya. Jadi apa saranan daripada doktor untuk mereka? So untuk kita semualah, saya termasuk saya juga, pentingnya untuk memastikan kita tidur sebanyak 8 jam sehari. Ya, itu yang penting sekali. Ataupun kalau tidak pun at least 7 hours, tapi mendapat tidur yang secukupnya. Itu yang penting. Kedua itu kalau selalu microsleep, ya, isteri ataupun suami nampak dia punya pasangan selalu microsleep memandu contohnya, saya rasa perlu mendapatkan at least saringan doktor kerana ada satu penyakit nama dia OSA, ya, obstructive sleep apnea, yang orang berdengkur kuat tu mungkin menyebabkan individu itu sering penat dan ini akan menyebabkan meninggikan lagi risiko untuk microsleep. Dan seperti Syuhaidah kata tadi lah, kalau mengambil ubat-ubatan yang mungkin mengantukkan, alkohol yang berlebihan mungkin,
juga akan menyebabkan individu sering rasa tak cukup rest dan akan menyebabkan meninggikan risiko untuk individu mendapatkan microsleep. So the most important thing adalah untuk mendapatkan tidur ataupun rehat yang secukupnya. Okey. Di sebalik perkara asas untuk mendapatkan rehat yang secukupnya, ada juga dikongsikan oleh rakan-rakan kita di media sosial, betul-betul lah selalu kalau nak memandu tu minum kopi terlebih dahulu, ya, dapatkan kafein ataupun mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah, gula-gula dan sebagainya. Apakah ia berkesan, doktor, untuk memastikan sepanjang pemanduan itu kita fokus dan juga tidak tertidur seketika? Betul. Itu memang salah satu atau beberapa cara lah. Seperti yang pertama tu, dapatkan cukup tidur secukupnya. Kalau tak cukup berehat, ada banyak rest and relaxation centers, tempat rehat yang boleh kita berhenti seketika. Kalau kita ada co-pilot lah, kadang-kadang kita tak begitu laki, tak ada co-pilot. Kalau kita ada co-pilot tu, bolehlah bercakap-cakap dengan co-pilot, kerana semasa kita bercakap-cakap itu kita pun bernafas dengan banyak, naikkan oksigen sedikit, akan mengurangkan sikit mengantuk. Mengambil kopi atau teh pun juga dengan kafein yang di dalam tu mungkin boleh meningkatkan lagi untuk kita lebih celik. Dan of course mengunyah tu lebih kurang macam bercakap jugalah. So ini antara beberapa petua yang boleh kita lakukan untuk immediate, untuk seketika pada masa itu. Tetapi kalau kita sering bermicrosleep ini, saya rasa lebih penting juga untuk kita mendapatkan saringan. Dua sebab. Yang pertama tu disebabkan oleh kita ada statistik yang tidak begitu enak kat Malaysia ni. Kegemukan merupakan satu isu di Malaysia. Maka kegemukan itu risiko satu adalah OSA. So OSA ni kalau kita ada penyakit tersebut boleh meningkatkan lagi risiko untuk microsleep. So alang-alang kalau kita dah berselalu tu, dapatkan saringan juga. Microsleep ini memang sesuatu perkara yang bahayalah, terutama untuk mereka yang sedang memandu dan sebagainya kan. Tapi untuk mereka yang ada masalah insomnia, sukar nak tidur kan, adakah sebenarnya microsleep ini boleh be a good thing, satu perkara yang baik untuk mereka yang mempunyai masalah tidur, untuk like generate them to sleep? Right. Tidak sebenarnya, kerana microsleep ni satu perkara yang berbeza dengan penyakit tidur. Microsleep ni khususnya isu tak cukup rehat ataupun tidur. Tetapi mereka mengalami masalah insomnia ni merupakan masalah lain. Kadang-kadang bukannya masalah fizikal pun, tetapi masalah ia lebih pada isu mental, di mana ada satu bahan atau kimia yang mungkin tak cukup di situ. Tetapi tentunya individu yang mengalami masalah insomnia berisiko untuk mengalami masalah microsleep. Boleh jadi microsleep juga walaupun insomnia. Tak cukup rehat. Faham. Okay, does it come with age? Maksudnya macam tu, orang yang berusia 20 tahun dengan 30 tahun. 30 tahun. Adakah yang 30 tahun lebih berisiko untuk microsleep? 30 tahun tu muda lagi. 40 tahun dan 50 tahun macam mana? Tidak, getting quite personal lah ni kan. So dia biasanya dia tidaklah sangat berkaitan dengan umur. Dia lebih berkaitan dengan how much rest individu itu mendapat. So maka ini juga satu risiko yang kita perlu ambil. Kadang-kadang kita suruh anak kita drive contohnya. Tak semestinya just because he's younger ataupun lebih muda dia terselamat daripada isu microsleep. Dan juga tak semestinya berapa kita yang mungkin dah berumur yang driving tu akan mengalami microsleep. Biasanya individu yang kurang berehat disebabkan oleh faktor-faktor kita bincangkan tadi merupakan yang berisiko untuk mendapatkan microsleep tersebut. Ya. Doktor, kita berfokus semula kepada microsleep sewaktu pemanduan. Ketika ini banyak kereta ataupun jenama-jenama kereta yang sudah pun dilengkapi dengan assistive driving ataupun assistive sensor, yang mana akan ada juga assistive brake yang dibekalkan. Kalau sekiranya menghampiri kenderaan lain dengan sangat rapat, maka akan berbunyi penggeranya. Jadi apakah itu juga membantu, kerana in a split second atau 1 saat dan 2 saat itu, dengan kehadiran teknologi seperti ini boleh memungkinkan kenderaan itu membantu kita mengelak daripada terbabas ataupun menghentam kenderaan lain. Tentunya sebenarnya, kerana disebabkan in fact semasa saya datang untuk sesi ini, saya tengoklah juga adakah pengkaji kita di Malaysia melakukan kajian akan microsleep, dan memang ada ramai yang melakukan kajian di sini, terutama dari segi gadget-gadget yang mungkin membantu untuk kita sedar. So seperti yang Ismail kata tadi, isu dari segi
kenderaan yang tertentu yang mungkin ada teknologi tertentu yang memungkinkan kita untuk mengelak benda berlaku. Dia akan dapat measure, contohnya kalau kita swerve a little bit too much to the left or the right, ataupun tiba-tiba accelerate dengan tak terpasal tapi depan tu ada kereta, maka dia dah tahu bahawa kita mungkin terlelap semasa kita memandu. Dan seperti kita kata tadi, antara satu daripada 5 faktor yang telah dikenal pasti sebagai satu punca kemalangan besar tahun lepas di Malaysia sendiri adalah isu mengantuk. Maka isu microsleep ni memang satu isu yang sangat besar diperkatakan dalam at least keselamatan kenderaan dan juga isu dari segi keselamatan secara umum untuk rakyat. Okey, pokok pangkalnya kena dapatkan rakyat yang cukup lah ya. Walaupun back to basic. Mungkin ada dah ada selamat sampai kampung tu, tak apalah, alhamdulillah. Yang mana nak mulakan perjalanan tu kan, di mana kerja kerana shift malam, pastikan anda dapat rehat yang mencukupi supaya keselamatan anda lebih terjamin dan tidak berlakunya microsleep. Terima kasih kepada Dr. Amir Siddiq bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita microsleep. Okey, selamat Hari Raya Doktor. Selamat Hari Raya. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Kita nak ke mana selepas ini? Ya, kita nak bawa anda ke rakan penyampai kita untuk bercerita ataupun berkongsi laporan berkenaan dengan perkembangan lalu lintas. Kita nak bersama dengan Nur Asmawati, sudah pun bersedia dari sana untuk kongsikan perkembangan terkini. Silakan. Ya, silakan. Baik, Ismail dan Shu, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan kita bertuah hari ini kerana dapat terus bersiaran langsung di Pusat Pemantauan Trafik di Persada Plus. Dan bersama-sama saya ketika ini Pengurus Besar Kanan Operasi Plus Malaysia Berhad, Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz. Encik Yusof, sihat di hari ini? Alhamdulillah, sihat seadanya, insyaAllah. Baik, kita sedia maklum bahawa kerajaan baru-baru ini mengumumkan pemberian tol percuma bermula hari ini sehingga esok. Jadi mungkin Tuan boleh ulas sedikit mengenai pola pergerakan trafik yang mungkin mempengaruhi pergerakan trafik kita pada hari ini dan esok sehingga 11.59 malam. Baik, terima kasih Nurul dan selamat pagi Malaysia. Pola pergerakan trafik di Lebuh Pelas ni sebenarnya telah pun bermula sejak hari Khamis minggu lepas, di mana trafik kita telah pun meningkat dengan ketara sekali dan mencapai puncaknya pada hari Jumaat pada 2.12 juta sebenarnya pada hari Jumaat baru-baru ini, dan trend dia berkurangan pada hari Sabtu dan Ahad baru-baru ini, dan saya percaya sebenarnya trend ini akan kembali meningkat selepas kita telah pun mengaktifkan kadar tol percuma untuk 2 hari 8 dan 9 hari bulan. 2 hari inilah sebenarnya, dan kita percaya sebenarnya ramai yang akan mengambil peluang untuk menikmati kadar tol percuma itu, maka trafik akan kembali meningkat pada 2 hari ini insya-Allah. Ini pula mengenai Smart Lane, Tuan Yusof. Kita difahamkan bahawa Plus telah mengaktifkan laluan itu di 18 lokasi. Mungkin Tuan boleh terangkan sedikit mengenai fungsi dan juga indikasi pengguna untuk mengenal pasti laluan tersebut dan kaedah penggunaannya. Baik, 18 lokasi yang telah dikenal pasti oleh Plus itu sebenarnya adalah untuk menyuraikan trafik semasa. Kawasan tersebut memang kawasan-kawasan yang di mana ada berlakunya kesesakan di waktu-waktu puncak. Dan mudah saja sebenarnya untuk kita mengenal pasti di mana lokasi tersebut. Yang pertamanya kita sentiasa mengupdate ataupun kita mengemaskinikan sosial media kita mengenai lokasi tersebut. Di lokasi itu sendiri sebenarnya kita terdapat banyak papan tanda yang telah kita letakkan daripada 1 kilometer sebelum sampai ke kawasan tersebut hinggalah di sepanjang laluan tersebut ada papan tanda tertentu dengan lampu yang berkelip apabila kita telah mengaktifkan lokasi tersebut sebagai smart lane. Cuma nasihat saya, gunakanlah dengan sebaiknya, dan smart lane ini bukan untuk semua kenderaan, kita fokus kepada kenderaan ringan saja termasuk motosikal. Jadi berkongsilah untuk menggunakan kemudahan tersebut. Dan akhir sekali Tuan Yusof, mungkin ada saranan untuk para pengguna kita sempena cuti perayaan kali ini. Baik, kita ingin menyambut hari Lebaran, menyambut hari raya dengan gembira, berkongsi kesyukuran dengan semua orang. Ramai yang orang tersayang menunggu kita. Saya sebenarnya saban hari mendengar berita yang tidak begitu baik, tidak begitu bagus, kemalangan menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi pesanan saya senang sebenarnya. Berhati-hati di jalan raya, pandu dengan sebaiknya dan saling hormat menghormati, patuhi undang-undang. Moga kita selamat sampai ke destinasi dan berhari raya dengan sebaik-baiknya bersama dengan orang tersayang. Kami dari Plus mendoakan agar semua selamat sampai ke destinasi insya-Allah.
Baik, itu dia Ismail dan Syu. Setakat ini saja perkembangan yang dapat kami bawakan di Persada Plus ini. Kembali kepada Ismail dan Syu di Angkasa Puri. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan penyampai kita yang berkongsi berkenaan keadaan lalu lintas terkini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, seterusnya kita juga nak berehat seketika untuk kita menyaksikan bingkisan mangkuk ataupun nostalgia mangkuk tingkat. Amalan yang menggunakan mangkuk tingkat merupakan amalan tradisi zaman berzaman dan bagaimanakah ia masih lagi diamalkan dan juga diterjemahkan untuk pastinya ziarah menziarahi dan juga amalan di Hari Raya Aidilfitri. Sama-sama kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Kiriman makanan dalam mangkuk tingkat daripada tuan rumah kepada tetamu atau buah tangan ketika berkunjung ke rumah saudara mara dan sahabat handai antara tradisi Melayu yang diamalkan sejak zaman berzaman. Menariknya, sejarah mangkuk tingkat di negara ini bermula apabila British yang dikatakan membawa budaya itu ke Malaya dari India pada pertengahan 1800. Seabad kemudian, mangkuk tingkat yang menyimpan makanan sebagai bekalan ke tempat kerja atau dalam perjalanan jauh digunakan secara meluas di seluruh semenanjung, terutama di negeri-negeri selat. Biarpun amalan berkenaan menjadi simbol kepada semangat persaudaraan dan tanda ingatan masih diamalkan sehingga kini, mangkuk tingkat kini digantikan dengan bekas makanan plastik yang lebih efektif. Sempena Ramadan dan menjelangnya Syawal, baru-baru ini Loko telah melaksanakan satu program yang dikenali Bring Your Own Tiffin dengan hasrat untuk mendidik masyarakat, khasnya golongan muda, menggunakan mangkuk tingkat untuk mengelakkan pembaziran makanan. Pada hari ini objektif kami sangatlah simple dan jelas, iaitu kita ingin mengurangkan kadar penggunaan single use plastik di Malaysia ini. Semua orang tahu pada bulan Ramadan ni banyak bazar, banyak jualan makanan dan kadar penggunaan dan juga sisa-sisa makanan di Malaysia pada bulan Ramadan memang statistically akan meningkatlah setiap tahun dan akan lagi banyak pembaziran yang berlaku dan juga pembuangan plastik tu, penggunaan plastik juga semakin meningkat pada setiap tahun. So daripada itu kami ingin menyerulah kepada semua orang untuk kita mencuba mengelakkan kira kita mentapau daripada bazar Ramadan. Bertempat di semua haus Jalan Tunku Abdul Rahman, lokasi ini dipilih kerana merupakan tempat popular pengunjung apabila menjelangnya bulan Ramadan dan untuk membuat persiapan Aidilfitri. Untuk rekod, sebanyak 17,000 tan metrik atau 44.5% sisa makanan yang mampu mengisi perut 3 juta rakyat di negara ini dilupuskan sehari di seluruh negara, sekaligus menggambarkan betapa seriusnya isu pembaziran makanan khususnya setiap kali menjelang Ramadan. Jumlah ini biasanya meningkat hampir separuh apabila memasuki musim perayaan Aidilfitri dengan lebihan makanan daripada sambutan Hari Raya dan rumah terbuka. Okey, untuk pengetahuan semua, saya memang ada bekal sendiri every time saya pergi kerja. So, benda ni saya rasa menjimatkan banyak benda lah. Contohnya, kita tak perlu buang mangkuk plastik, kita tak perlu membazir benda-benda yang kita rasa recyclable. Contoh macam ni, saya bawa, saya basuh dan orang kata kalau saya nak bertapau untuk something else, saya boleh tapau bawa balik. Selain daripada boleh rapat dengan kawan-kawan saya apa semua, kita boleh jimatkan duit kita sebab kita masak dari rumah kan, buat tiffin sendiri. Medium sebegini dilihat sebagai program kesedaran awam untuk mengingatkan umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia bagi mengelakkan pembaziran makanan selain mementingkan kelestarian alam sekitar dan memupuk semangat persaudaraan. Okey, itu dia bincang berkenaan dengan nostalgia mangkuk tingkat. Kadang-kadang bila kita makan tu lepas buka puasa malam-malam akan menyebabkan kita rasa ngantuk, tak sabar nak tidur. Tapi kadang-kadang tidur ni kita perlu mendapatkan tidur yang lebih selesa. Supaya esok itu kalau kita nak balik kampung tak adalah micro sleep kata orang kan. Jadi hari ini dapatkan tidur yang lebih bermakna dan juga lebih nyenyak bersama dengan Herbal Fame. Kita bersama dengan jurucakap produk hari ini Rai yang akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan tilam Herbal Fame. Assalamualaikum. Selamat pagi Syu. Sebenarnya Rai rasa topik
hari ini untuk Selamat Pagi Malaysia adalah tidur. Kan? Sebab tadi pun nampak perbincangan dengan doktor, profesor mengenai microsleep. Jadi kalau anda yang kita masih ada lagi dalam beberapa hari sebelum raya yang nak catch up dengan tidur. Kita tak nak terjadi satu kejadian di mana kita terlelap masa memandu. Ingat tadi kata doktor kena dapatkan tidur yang cukup. Untuk dapatkan tidur yang cukup, anda kena ada katil dan tilam yang selesa. Jadi hari ini untuk Herbal Fame kita nak bawakan untuk anda. Tapi Rai ada dalam beberapa minit saja, 10 minit sebenarnya untuk rekonskan dengan anda promosi hari ini. Kami bawakan khas untuk anda penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Tapi sebelum tu inilah dia nombor telefon yang harus anda hafal 019-4144-288. Sebab dengan talian ini anda boleh orang cakap nak tanya soalan, nak tanya promosi apa lagi yang ada di Herbal Fame. Sebab Herbal Fame ni adalah satu syarikat tempatan #support local yang bertempat di Perak dan telah pun ditubuhkan 28 tahun yang lalu. Okey, nak ceritakan bila Rai sebut pasal promo, semua orang dah, promosi ni best, ada diskaun ni best untuk hari raya. Okey, kalau anda tengok di Herbal Fame dalam Selamat Pagi Malaysia, kami bawakan untuk anda tilam yang sebelum ni selalu kita bawakan adalah satu tilam Zalina dan kita juga ada tilam Herbal Fiber. Untuk tilam-tilam ini kita berikan promosi. Anda nampak di kaca TV anda adalah tilam Zalina 2 lapisan ataupun 2 layer dan hari ini kita berikan promosi beli hari ini cop cepat-cepat buat bayaran dekat Herbal Fame, kami berikan anda hadiah bonus satu tilam bujang. Tilam bujang yang berukuran 1 inci tebal dia. Harga tilam bujang yang percuma ni kalau dekat pasaran 399. Hari ini kita berikan secara percuma. Harga asal 3899, hari ini untuk tilam Zalina 1399. Lepas tu jangan lupa juga kita juga ada tilam Herbal Fiber. Kalau harga pasaran 4999, hari ini kita bawakan dengan harga 1799. Sama juga dapatkan hari ini kita berikan hadiah bonus. Maksudnya beli tilam dapat lagi satu tilam bujang percuma. Okey, itu 2 tilam tu. Syu, kita ada juga hari ini sebenarnya yang kami nak war-warkan sebenarnya, yang nak kami heboh-hebohkan adalah tilam terbaru kita bawakan. Inilah dia tilam Afia. Macam pernah dengar? Afia, tilam Afia. Ni baru. Yang ini baru. Okey. Tapi apa yang menarik mengenai tilam Afia ni, dia kalau harga asal dekat luar adalah 3,299. Hari ini Syu kita berikan dengan harga RM599 sahaja. Untuk saiz apa tu kan? Yang ini untuk queen. Saiz queen. So kalau anda tengok ketebalan dia lebih kurang sama juga dengan Zalina dengan tilam Herbal Fiber. 8 inci. Bahagian atas ni, yang atas top layer ni 1 inci ni dah kita letakkan herba-herba. Herba-herba ni memang kita bawakan untuk Herbal Fame sahaja. Tak ada lagi jenama di luar yang ada dengan herba-herba. Dan kalau anda tengok, herba-herba dia ada, kalau ke sini saya tunjuk, ada ginseng. Ginseng ni is the king of all herbs. Raja kepada segala herba. Kita juga ada lada hitam, bunga lavender, bunga rose, bunga melo, bunga jasmin. Jadi semua ni dah kita letakkan. Mungkin anda ingat, agaknya Herbal Fame ni letak dekat Zalina dengan Herbal Fiber je. Tak. Kita letakkan juga dalam tilam Afia. So rebut peluang ini sebab untuk tilam Afia ni Syu kita berikan jaminan 3 tahun. Tapi yang paling penting adalah diskaun dia lah. Diskaun dia. Tapi untuk Afia ni sebab kita dah bagi potongan kau dia tak ada hadiah bonus lah. Hadiah bonus dia hanya untuk Zalina dan juga untuk Herbal Fiber. Tapi kat mana nak dapat tilam yang seempuk ni? Sebab kalau Syu tengok di bahagian kat sini dia padat. Okey, dia padat dekat sini tapi lembut di atas dan lebih memfokuskan bahagian tengah. Kejap Rai tunjuk kat sini, kat tengah kat sini. Dia padat kat tengah. So bagi mereka yang contohnya berbadan 2, bagi mereka yang contohnya inginkan sokongan yang lebih padat kat tengah, yang ini sangat sesuai. Tapi dia padat tapi atas masih lembut. Nampak dia masih lembut, masih lembut. Dan dia juga didatangkan dengan fabrik yang boleh bernafas, selesa dan yang paling penting Syu, 3 tahun jaminan. Harga asal 3,299. Hari ini 599. Kalau boleh saya nak bawa balik. Dapat queen pula tu kan? Dapat jaminan pula. Jaminan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi yang menariknya, kalau anda yang tinggal di Kemuntin Perak, ada yang tinggal di Alustar, di Jitra, anda boleh pergi ke pusat pameran ataupun pameran showroom Herbal Fame. Dan kalau anda berminat, anda boleh request untuk percubaan percuma. Kita berikan 3 hari.
Yes, free trial lah. Mana ada kedai dia bagi free trial. Yang ini kita berikan untuk anda. So ini dapat menjaminkan lagi tidur yang lebih nyenyak, maka insya-Allah tak ada lagi masalah microsleep tu, insya-Allah. Okey, satu lagi saya faham Herbal Fame juga ada buat sistem trade-in ya. Yes, dengan tilam lama. Kalau nak trade in. Sebab tu talian yang tadi kita kongsikan tu, kalau ada tilam yang anda nak trade in, boleh aja anda hubungi 01941444288. Ini talian dia. Sebab talian ni memang untuk promosi Selamat Pagi Malaysia je. Faham. So kalau ada yang menonton ni, anda lah antara mereka yang sangat-sangat beruntung. Betul. Orang lain tak dapat promosi. Tak dapat. Hanya yang dekat tonton kami di Selamat Pagi kalau Malaysia. Kalau pergi kilang pun tak dapat juga harga ni kan? Tak boleh. Melainkan dia diri dekat luar kilang tu, dia telefon 0194144288. Gunakan teknik promosi Aidilfitri yang kita tawarkan dekat SPM hari ni lah. Faham. Okey, tu bantal. Okey, bantal. Baik. Kalau kita tengok Herbal Fame ni, dia bukan sahaja ada tilam, ada katil. Mereka sebenarnya merupakan pengeksport perabot. So ada juga kita tawarkan yang ini adalah bantal herba. Okey, bantal herba ni dia banyak jenis dia, dari rendah satu herba yang dipakai diletak kat depan sehingga 16. Itu lebih premium lah. Tapi kalau nak beli yang basic ni je pun, tengok tu dia punya empuk tu, yang ini harga dia serendah RM55. Okey, itu bahagian depan. Cuba anda tengok bahagian tepi. Sebab ini tepi ni selalu kita guna, kita letak leher kita kan. Selesanya betul. Dapat pula pengawal dingin macam kat studio ni. Aduh, selesa. Dapat tilam selesa, dapat bantal selesa, tapi yang inilah, yang ini memang tak masuk akal lah. 80% lebih kita berikan diskaun. Pergi dekat Expo pun tak dapat 80%. Hanya dalam Selamat Pagi Malaysia. Size queen pula tu kan. Betul. Memang empuk, selesa kan. Betul. Okey, tapi jangan risaulah kalau contohnya tak berkenan dengan ni, ada banyak pilihan lain kan. Ada banyak lagi. Cuma yang ini promosi kita bawakan khas untuk Selamat Pagi Malaysia. So berbaloilah sangat. Sekali lagi talian dia adalah 01941444288. Rebut peluang ini sebab setiap kali kami muncul dalam Selamat Pagi Malaysia, kami ada stok yang terhad. So kalau katakan dalam 30 juta rakyat Malaysia ni, kalau dia orang dah beli contoh 20 unit, 30 unit, habis-habislah. Kita kena buat pula promosi yang terbaru. Kalau sebelum ni kita tawarkan hadiah bonus multi cooker. Habis Syu. Wow, memang laku Habis. So sekarang kita berikan promosi beli Zalina dan juga Herbal Fiber, dapat tilam bujang, dapatkan yang kita punya tilam Afia. Ini adalah koleksi terbaharu dengan potongan lebih daripada 80%. Lebih sebenarnya. Ni Rai, ada yang tanya kadang-kadang kita cover tilam pun nak yang harga rahmah jugalah kan. Saya difahamkan boleh custom tilam-tilam yang ada di bawah Herbal Fame ni ikut kesesuaian harga. Ada sebab harga ada yang serendah RM200. Sebab tu saya cakap talian ni penting. Sebab kalau ada yang berminat boleh terus saja. Mungkin cakap bang, saya punya bajet banyak-banyak ni. Saya nak saiz ni. Ada tak jenis-jenis lain? Ada. Tapi kena hubungi kami lah di talian yang disediakan. Memang berbaloi sangat. Kalau dah minat bayar terus. Terus InsyaAllah lepas raya dapatlah insyaAllah. Kan? Pengantaran percuma pula tu. Yes, pengantaran percuma. Pengantaran percuma sebab kalau nak beli tilam dalam 300 pengantaran. Betul, sebab nak sewa lori lah, bagai apa semua tu kan daripada kilang mahal. Jadi kalau anda beli ni harga semua dah masuk sekali dengan pengantaran, dapat percuma tilam lagi. Betul. Tidur yang selesa. Memang complete combo set lah kan. Yes, complete semua ada. Okey, sekali lagi Rai kongsikan harga promosi istimewa untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Saya dah sebut untuk Zalina dengan Herbal Fiber. Saya nak anda dapatkan yang ini sebenarnya. Ini adalah promosi istimewa kita bawakan untuk promosi Aidilfitri. Tilam Afia. Sebut je nanti, hubungi talian yang tertera dekat kaca TV. Saya nak tilam Afia, promosi Aidilfitri. Kalau sebelum ini di pasaran harga tilam Afia ini adalah RM3,299. Hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia anda dapatkan dengan harga RM599. Tak masuk akal tau sebab this is queen size. Mana boleh dapat tilam less than RM1,000? Berbaloi sangat. Sangat berbaloi. Sangat berbaloi. Saya pun kat sini dah rasa bagaimana kelembutan tilam. Jangan tidur dulu, banyak kerja nak buat ni. Jangan tidur kan. Jadi anda boleh hubungi talian tertera untuk dapatkan promosi yang dikongsikan oleh Rai. Tilam-tilam yang sebenarnya akan menjanjikan tidur yang lebih selesa untuk anda semua bersama dengan Herbal Fame. Terima kasih Rai Sumita hari ini. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya advance. Terima kasih. Selamat Hari Raya kepada anda juga. Ya. Okey. Seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca untuk status cuaca panas sejak daripada semalam melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan pada tahap 1 dan juga tahap 2, di mana suhu boleh mencecah daripada 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada paparan imej satelit pada pagi ini. Di sini dapat dilihat kelompok awan aktif kini sedang berada melibatkan kawasan di Selat Melaka Selatan dan juga sedikit di bahagian perairan negeri Sarawak, iaitu sekitar Bintulu pada ketika ini. Hal ini boleh membawa kepada keadaan hujan berserta ribut petir. Ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Hujan kini sedang berlaku melibatkan kawasan perairan Selat Melaka dan ianya telah pun memasuki sedikit di bahagian perairan negeri Melaka, negeri Johor Barat dan juga sedikit di bahagian Banting, negeri Selangor. Selain daripada itu, keadaan hujan juga turut dicerap melibatkan kawasan di sekitar negeri Terengganu dan juga perairan negeri Terengganu. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini seperti yang dilihat di paparan imej satelit sebentar tadi, keadaan hujan hanya tertumpu di bahagian perairan negeri Sarawak, namun di lain-lain tempat di negeri Sarawak dan juga Sabah keadaan cuaca cerah dilihat di keseluruhan bahagian. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk petang nanti keadaan hujan berserta ribut petir boleh berlaku melibatkan di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia bermula daripada tengah hari sehingga ke lewat petang nanti. Ianya bermula di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan juga keadaan hujan juga boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur, iaitu di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala bagi negeri Sarawak pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga selatan negeri Sarawak. Bagi negeri Sabah pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Suka makanan moden. Tapi kalau setiap kali raya, lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Walaupun saya suka mendengar lagu-lagu raya yang moden, tapi bila menjelamnya Syawal, saya tetap suka lagu-lagu raya yang klasik. Dengar. Menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa. Walaupun sekarang ni dah ada kad raya digital, tetapi saya lebih suka untuk menulis dan menghantar kad raya secara fizikal. Baru dan lebih bermakna. Saya tak suka online transfer. Saya suka bagi duit raya dalam sampul raya. Siapa nak duit raya? Balik kampung. Oh, balik kampung. Saya ni memang menetap di bandar. Tapi kalau raya, pasti saya akan balik ke kampung. Jomlah balik kampung. Sekalipun zaman sudah berubah, walau cara mungkin berbeza. Namun Hari Raya tetap diraih bersama. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia, edisi khas Aidilfitri
pada Hari Raya kedua sehingga Hari Raya kelima di TV1, saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya, bermaaf-maafan di pagi raya. Cepat-cepat, dah pukul berapa dah ni? Masak jalan ni. Lagi meleng-meleng kangkung pula. Cepat. Tiket, mana tiket? Tiket, cepat. Okey, semua dah duduk tempat masing-masing. Okey, semua ada, tak ada tertinggal Okey, kita nak start perjalanan kita. Kita nak balik ke kampung. Okey semua? Let's go! Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Janji aku bersamamu. Maafkan aku ayah. Maafkan aku ibu. Hari raya yang pertama, ku pulang kampung dahulu. Tapi ku masih membawa senyuman di setiap detik perjalanan. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Apapun ku setuju. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Janji aku bersamamu. Raya, kisah kampung siapa dulu? Raya, janji aku bersamamu. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Apapun ku setuju. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Janji aku bersamamu. Raya, kisah kampung siapa dulu? Raya, janji aku bersamamu. Raya, kisah kampung siapa dulu? Raya, janji aku bersamamu. Alamak, raya lagi lah. Nak kena menyanyi pula. Okey. Kami daripada Seksyen Awal Semasa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alamak. Raya lagi, kue raya tak jadi. Gelang takut anyam ketupat, rendang hangus. Itu dia medley lagu-lagu raya terkini oleh various artis. Ataupun artis di bawah naungan Seksyen Awal Semasa. Berapa bintang? Oh, perfect.
Perfect star diberikan. Okey, itulah dia antara keceriaan dan kebahagiaan yang kami kongsikan bersama dengan anda, dan juga teruskan menonton kami di TV1. Banyak lagi muzik-muzik video yang menarik akan kami kongsikan bersama dengan anda nanti. Dan jangan lupa hantar ucapan Hari Raya. Kalau boleh jangan panjang lebih pada 15 saat lah kepada kami untuk kami siarkan pada Hari Raya nanti. Jadi bercakap berkenaan dengan Hari Raya ni kan, selain persiapan untuk kita pulang ke kampung dan sebagainya, kita juga perlu sentiasa bersedia, dan juga ada juga pihak yang sentiasa bersedia sebenarnya untuk memastikan agar ada sebarang kecemasan boleh ditangani dengan keadaan segera, terutama ini musim perayaan. Jadi pihak yang kita bawakan hari ini adalah daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kita nak perkenalkan seorang tamu di studio, iaitu Kapten Muhammad Safi Akmalullah Lais Hasbullah, Ketua Cawangan Angkatan, Sekretariat dan Perhubungan Awam, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey, terima kasih tuan bersama dengan kami. Kita difahamkan prihatin APM sudah pun dilancarkan di seluruh negara dan juga di setiap negeri juga sudah mula untuk melaksanakan mobilisasi operasi masing-masing. Cuma sebagai permulaan mungkin boleh dikongsikan apakah antara persediaan yang dilakukan oleh pihak APM dalam membantu dan juga memudahkan urusan kecemasan ataupun apa jua urusan-urusan yang berkaitan dengan Hari Raya Aidilfitri sewaktu musim perayaan ini nanti tuan. Alright, terima kasih kerana menjemput. Ya, sama-sama. Secara abdi kita dah lancarkan Ops Prihatin tu. Ya. Jadi Ops Prihatin ni akan bermula daripada 8 April hari ini sehingga kepada 13 April lah. Okey. Dalam antara penugasan Ops Prihatin tu, kita still run kita punya kes-kes macam biasa untuk MERS 999. Cumanya kita ada penambahan sedikit, contoh daripada segi rondaan. Kita ada rondaan dalam radius 5 km, anggota kita meronda dalam radius 5 km daripada kita punya pusat kawalan operasi daerah lah, yang mana kita namakan sebagai PIKOT di daerah-daerah. Jadi, dan juga dalam penugasan tu juga kita ada selitkan beberapa penambahan seperti pembaikan kecil, mana anggota kita melihat jika ada kita punya warga kita yang mungkin pulang ke kampung ke apa semua, ada kesusahan ataupun ada kerosakan kenderaan, di mana-mana anggota kita yang boleh untuk membantu, kita akan bantu pada waktu tersebutlah. Okey. Dan juga antara penambahannya disebabkan dia ada rondaan yang berkala tu, jadi apa-apa yang kita lihat menghalang lalu lintas apa semua tu, kita tugaskan anggota kita untuk clear the debris daripada jalan lah. Macam tu. Okay. Banyak sebenarnya penugasan daripada pihak APM sendiri, terutama dalam menghadapi sebarang kecemasan di musim perayaan ini kan. Rata-ratanya apakah bentuk kecemasan yang dikendalikan oleh pihak APM terutamanya musim perayaan ini? Untuk musim perayaan ni khususnya kita fokus kepada kemalangan jalan raya. Ya. Dan juga kita punya khidmat kemanusiaan. Khidmat kemanusiaan kita ni dia punya skop dia sedikit meluas lah. Ianya melibatkan penyelamatan haiwan dan juga mungkin melibatkan haiwan berbisa masuk ke rumah ke apa semua. Dan kita sedia maklumlah, kita sekarang ni dalam musim panas. Kalau kita lihat kajian cuaca, kita mencecah sehingga ke tahap 2. Tahap 2, kalau kita tengoklah track record dalam beberapa hari ini, dia punya suhu tu kita boleh mencecah daripada 35 ke 38 darjah Celsius. Di mana bila cuaca panas ni, haiwan-haiwan daripada hutan, daripada semak samun ni, dia keluar untuk mencari tempat berteduh, tempat redup, dan juga dia mencari sumber air lah. Dan biasanya tempat teduh ni di kawasan-kawasan rumah kita lah. Khusus mungkin di kawasan-kawasan kampung. Yang dalam proses nak mengemas halaman dan sebagainya. Kadang-kala haiwan-haiwan berbisa ini akan keluar daripada habitat asalnya untuk mencari tempat perlindungan baru. Jadi kalau ada apa-apa laporan, boleh terus hubungi nombor yang telah pun dikongsikan tadi dan juga talian kecemasannya. Jadi berapa ramai anggaran anggota yang ditugaskan untuk menghadapi sebarang bentuk aduan, panggilan sepanjang Ops Prihatin ini? Okey, kita di Angkatan Pertahanan Awam, majoriti, tak semualah tapi majoriti kita punya anggota sukarelawan kita ni adalah daripada kawasan setempat, lokal. So what we call local hero lah. Jadinya kita punya penugasan tu kita berjalan seperti biasa tanpa ada pengurangan. Okey.
dan juga jika ada kecemasan-kecemasan yang lebih besar tu, kita boleh kerahkan anggota kita minta bantuan untuk hadir dalam masa yang kita minta lah. Okey. Adakah terdapat sebarang kolaborasi dengan pihak JBPM untuk memastikan agar operasi prihatin ini lebih mudah untuk dilaksanakan? Okey. Kita setiap agensi tindak balas ni mereka punya work scope tertentu, tugas-tugas dia tersendirilah. Jadi kita di APM pun begitu, kita punya penugasan tersendiri. Cumanya apabila melibatkan penugasan yang interagensi, melibatkan agensi-agensi lain, untungnya kita dekat Malaysia ni kita ada talian 999 yang menghubungkan antara agensi-agensi tindak balas tersebut. Berbanding antara negara-negara lain di mana kalau kita tengok track record kita dululah Malaysia, sebelum ada 999 tu kita ada 991, 994. Jadi benda tu confusing. So bila sekarang ni kita ada 999, cukup satu talian, dan sebenarnya 999 ni dia sangat efektif dan sangat cepat. Sebab bila kita call kepada call center 999, call center tu boleh terus track panggilan tu daripada mana, leg longnya tu di mana. Jadi respon daripada pihak agensi nak sampai kepada pemanggil, kita boleh anggarkan terus masanya, berbanding kalau kita call direct ke apa. Contoh kita call direct kepada balai, ataupun kita call kepada balai bomba, ataupun kepada pertahanan awam berhampiran. Kita call, kita nak kena maklum alamat di mana, apa semua. Jadi benda tu take time. Walaupun ada setengah orang tu dia beranggapan lebih mudah begitu. Tapi sebenarnya pada saya lah, berdasarkan pengalaman dan juga kita tengok track record sebelum ni, 999 tu lebih cepat dan memudahkan. Lebih mudah untuk menghubungi central number. Betul. Ataupun nombor-nombor yang menjadi pusat kepada apa jua bentuk kecemasan yang dilaporkan. Bersandarkan kepada kes-kes yang terdahulu ataupun suatu musim perayaan yang terdahulu, apakah antara kes yang paling banyak dan paling kerap dilaporkan dan juga ditangani oleh pihak IPM? Okey, berdasarkan kita punya kes-kes yang terdahulu dalam ketika musim perayaan ni, lebih banyak kita lihat signifikannya peningkatan dalam kes menangani ular ataupun haiwan berbisa. Dekat ular dan haiwan berbisa lah. Dia akan ada peningkatan di situ, sebab salah satunya mungkin disebabkan bila kita keluar daripada rumah, kita mengkosongkan rumah, jadi haiwan-haiwan tersebut datang untuk berteduh dan mencari makanan. Biasanya ular ni makanan dia adalah tikus, jadi tikus ni banyaknya di rumah. Di situlah. Faham. Apakah bentuk teknologi ataupun peralatan yang digunakan oleh pihak IPM untuk mengesan kehadiran haiwan-haiwan berbisa ini dan juga membantu operasi penyelamatan ni? Okey, kalau untuk haiwan, ular especially, terutamanya ular lah, kita tak ada, kita cakap spesifik, very special tools ke apa semua untuk track apa semua, tapi alat yang kita gunakan kita pastikan tak mencederakan haiwan tersebut, sebab kita punya tugasan adalah untuk mengambil dan mengalihkan. Faham. Kita bukan nak mencederakan dan apa semua. Dan biasanya ular yang kita ambil, kita akan simpan di pusat kawalan operasi daerah dahulu sebelum kita serahkan kepada perkhidmatan. Apa SOP yang perlu dilalui untuk operasi penyelamatan itu? Operasi SOP-nya biasanya bila kita dapat panggilan untuk menangkap ular ataupun haiwan berbisa ni, peralatan yang kita gunakan seperti pencangkuk dan penjerut tu, walaupun penjerut ianya tidak boleh sehingga mencederakan dan melukakan haiwan. Biasanya kita akan guna pencangkuk lah untuk mengalihkan, kita masukkan ke dalam bekas yang kita sediakan, dan juga kemudian kita akan pindahkan bawa balik kepada pusat kawalan operasi daerah sebelum kita serah semula kepada perkhidmatan. Isu tentang haiwan berbisa ni, atau lebih tepat lagi ular ini, seringkali juga dilaporkan, dan kebanyakannya juga mungkin di kawasan-kawasan yang di luar bandar ataupun di kawasan kampung yang mungkin dekat dengan habitat asal ular ataupun haiwan berbisa tersebut. Saya pernah menonton perkongsian video informasi berkenaan kalau menghadapi situasi seperti itu, pastikan kita tidak
menghadapi ataupun handle situasi itu by our own. Pastikan juga kita memerhatikan pergerakan binatang itu untuk memudahkan urusan pihak berkuasa apabila sampai ke tempat. Jadi apakah mungkin nasihat yang boleh diberikan kepada masyarakat awam apabila ada situasi-situasi seperti itu yang hadir di rumah masing-masing untuk memastikan semua ahli keluarga berada dalam keadaan selamat dan tidak provoke atau berlaku provocation kepada binatang-binatang berpisah itu, Tuan? Okey, nasihat saya antaranya adalah kita sedia maklumlah, lagi-lagi untuk musim perayaan ni ramai nak kemas-kemas rumah, alih-alihkan barang. Biasa ular ni duduk tempat yang berteduh, sejuk, tempat redup. Jadi antaranya adalah bila kita nampak ada kehadiran ataupun kita rasa kita pasti dengan ada kehadiran ular dan haiwan berbisa tersebut, first sekali kita pastikan kita berada dalam jarak selamat. Pertama sekali kita dan family kita berada dalam jarak yang selamat, dan kita telefon pihak berkuasa, pihak yang agensi penyelamat untuk hadir, sama ada mana APM ataupun bomba. Dan kita lihat pergerakan haiwan tersebut. Kita lihat, kita nampak, tapi bukan dalam distance yang dekat lah. Maksud maintain jarak selamat tersebut supaya bila datang agensi penyelamat ni, ianya tidak menyebabkan haiwan tu masih berada di tempat tu dan tidak larilah. Jangan cuba tangkap sendiri pula. Saya pernah cakap berkenaan dengan ini kan. Saya ada ni kejadian sebelum puasa lah, pergi makan sarapan. Kebetulan ada nampak pegawai APM lalu. Tanya kenapa ada ular rupanya belakang kita orang tu. Lepas tu bila pegawai APM datang, ular tu dah tak ada dekat situ. Oh, dah tak ada. Jadi ini akan menyukarkan jugalah pihak APM. Betul, memastikan tidak diekori, tak ada. Alhamdulillah tak ada. Setakat ni saya tidur okey semua, tak ada apa. Perkara seperti ini kan. Jadi terima kasih kepada pihak APM kerana saya bersedia. Pesanan kepada masyarakat untuk sepanjang musim perayaan ini dan juga apa yang boleh dilakukan sepanjang musim perayaan dan juga berhati-hati suatu musim perayaan ini. Tuan mewakili APM. Baik, antara pesanan dan saya punya personal untuk dalam perjalanan balik ke kampung, berhati-hati sebab bila dalam keadaan cuaca yang panas, perjalanan jauh, benda tu melesukan dan meletihkan badan, boleh menyebabkan antaranya daripada slot awal tadi microsleep, boleh menyebabkan microsleep. Benda tu bahayalah. Dia akan melibatkan kemalangan, sama ada kecil ataupun besarlah kemalangan tu. Dan juga apabila kita keluarkan rumah tu, kita make sure, kita pastikan rumah kita dalam keadaan yang selamat, dan juga bila kita pulang balik ke rumah tu, kita tengok dulu di mana lokasi-lokasi yang biasa ada haiwan ni, contohnya dalam kasut ke apa semua kan, make sure kita tengok dulu benda tu. Benda-benda macam itulah kita kena Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. Apa pun boleh hubungi talian 999 untuk mendapatkan bantuan kecemasan, dan juga insya-Allah pihak IPM akan sentiasa melaksanakan dan juga menyantuni bagi mereka yang sudah pun melaporkan kejadian di kawasan masing-masing. Prihatin sudah pun bermula di pihak IPM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan insya-Allah akan terus bersama-sama untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri secara bersama. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey, baik, seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Kedah. Kali ini juga untuk bercakap berkenaan bahagian untuk meningkatkan aspek keselamatan di rumah dan juga aktiviti jenayah semasa musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Silakan rakan menyampaikan di sana. Di mana yang dimaklumkan oleh sahabat saya tadi, dalam kita meraihkan kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri, pastinya aspek keselamatan perlu dititik beratkan. Dan bersama saya ketika ini adalah pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia NCPF Negeri Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad, bagi berkongsi apakah tip-tip ataupun langkah-langkah yang boleh diambil sewaktu kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Jadi Datuk boleh kongsikan sikit mengenai apakah langkah-langkah ataupun tip-tip yang boleh diambil sebelum kita meninggalkan rumah untuk berhari raya ataupun pulang ke kampung halaman, Datuk. Okey, baik. Terima kasih Fakrul. Nombor satu sekali iaitu selamat Hari Raya. InsyaAllah kita akan menyambut raya tak berapa hari lagi. Apa yang penting sekali adalah iaitu jenayah ini boleh berlaku apabila melibatkan dia nampak ruang dan kecuaian kita. Itu perkara yang mesti dititik beratkan. Ruang dan dia nampak kecuaian kita yang boleh menyebabkan dia melakukan tindakan jenayah. Baik, terutamanya pada musim cuti perayaan, khususnya bagi mereka yang duduk di taman-taman, di bandar biasanya akan pulang ke kampung. Apakah langkah yang perlu diambil? Yang pertamanya adalah melibatkan infrastruktur rumah itu sendiri, keluarga itu sendiri, terutamanya mainkan peranan iaitu bapa, anak dan juga sudah tentulah iaitu
isteri bos yang kena bagi arahan pada bapa dan anak. Baik, apa? Iaitu cekkan, pastikan semua tingkap ditutup, grill tingkap itu ditutup dengan elok, pastikan di lock dan sebagainya. Dan kemudian juga iaitu dalaman itu, rumah juga mesti kunci padlock. Orang Kedah panggil pedai ayam. Pedai ayam. Padlock pakaikan yang baik, jangan pakai yang murah, yang mudah penjenayah congkel keluarkan. Pakai terbaik lagi, pakai yang ada alam. Apabila penjenayah datang untuk buka saja, dia dah nampak, dia bunyi itu dah pun mengejutkan dia. Okey, yang keduanya, pastikan jangan simpan barang-barangan berharga di rumah ketika anda tiada di rumah. Itu pun barang berharga, emas, semua benda yang berharga lah. Jangan duit ringgit, jangan simpan di rumah dan bawakan bersama. Okey, sebelum keluar, pastikan arahan daripada ibu, mak untuk anak-anak, suami, cekkan semua tingkap rumah kita, pintu rumah kita dalam kedudukan yang selamat. Okey. Yang kedua iaitu juga pasangkan lampu. Terbaik lampu automatik yang belah petangnya menyala. Baik. 5-6 hari sebelum daripada pulang bercuti. Ni pada isteri-isteri, anak-anak yang suka order barang dekat Shopee. Maka dia mesti kena hentikan. Kenapa? Kerana tak nak ketika itu barang-barang ini berselerak di depan rumah, tak diambil kerana penghuni rumah tak ada, maka penjenayah ni dia study. Dia tengok kan rumah mana yang dia ada potensi untuk ambil ruang untuk mencuri, dan kemudian dia tengok rumah mana yang dia syak kata penghuninya tak ada. Kan? Baik, maka jangan order barang, biar barang yang Shopee hantar kan, Korea Swift hantar duk berselerak depan rumah. Baik, yang seterusnya juga adalah iaitu pastikan jangan iaitu sidai kain di depan rumah. Sidai kain di rumah yang terbiar kering macam tu, kerana menutup ruang orang melihat jika berlaku kemasukan, dan kemudian orang mensyaki rumah ni dah tak ada orang, sampai kain pun tak ada orang angkat. Okey, baik. Selain daripada itu juga, apabila kita keluar daripada rumah, pastikan ini infrastruktur rumah juga. Mestilah iaitu kita lampu, macam saya sebut tadi, lampu mesti kita buka lampu yang automatik sebelah malamnya bernyala, dan kemudian juga itu pagar rumah di luar juga lock dengan elok. Infrastruktur rumah juga, pagar-pagar ini mesti yang punya keselamatan yang baik. Kalau yang terbaik sekali ada CCTV yang boleh connect dengan phone kita jika berlaku apa-apa, dan dapat kita melihat daripada jauh. Baik, ini antara langkah yang terbaik bagi yang berkemampuan. Baik, setelah kita nak pergi, kalau kita cuti tak 5-6 hari, 7-8 hari, janganlah pula depan rumah tu kita tunjuk gambar beg pakai dengan anak, dengan isteri pun ada berkumpul depan rumah, bagi tahu dekat Facebook, kami nak balik bercuti 7-8 hari, bye-bye kan. Maka mestilah itu satu announcement kita kepada bagi ruang pada penjenayah untuk mengetahui yang kita tak ada di rumah ketika itu. Baik. Kemudian selain pada itu juga, kita yang hidup dalam komuniti, maka kita kalau balik bercuti 7-8 hari, maklumkanlah terutamanya komuniti surau, KRT dan sebagainya, supaya perhatikan rumah kita juga, insya-Allah. Dan kemudian satu lagi pesanan, VSP, VSP, volunteer smartphone yang polisnya, maka laporkan bahawasanya anda tiada di rumah ketika itu. Jadi PDRM sudah menyediakan beberapa kemudahan. Kita jangan cuai memastikan penjenayah atas kecuaian kita, mereka dapat melakukan iaitu kecurian dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita jaga langkah-langkah keselamatan ni, ambil langkah-langkah keselamatan ni, maka kita pulang dan berhari raya dengan insyaAllah selesa dan selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian yang padat tu tadi, Datuk. Jadi kepada anda di sana, sebelum meninggalkan rumah masing-masing, ambillah langkah-langkah keselamatan seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Dr. Zulkifli tadi. Jadi itu sahaja cerita pagi daripada Kedah untuk pagi ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan penyampai untuk perkongsian cerita pagi dari Kedah berkenaan dengan bagaimana untuk kita meningkatkan aspek keselamatan terutamanya di musim perayaan. Okey, dan juga kita nak kongsikan bersama dengan anda bersempena Hari Raya Aidilfitri ini di RTM. Pastinya kita akan menyiarkan telemovie yang terbaik bersama dengan para penonton kami. Jadi kita nak kongsikan Serambi Syurgamu yang juga diterbitkan oleh Red Boy Pictures, Sdn Bhd. Jadi apakah antara perkongsian di Serambi Syurgamu yang akan menemui penonton pada hari ketiga. Ya, sama kita saksikan ini terlebih dahulu.
Selama bertahun-tahun saya duduk dengan dia, apa yang saya buat dekat rumah ni tak pernah kena tahu dekat mata dia. In rasa kan, In macam terjumpa mak. Ya, aku bukan mak yang baik. Aku dah cakap, jangan main kat luar. Dekil. Aku jangan. Aku maafkan lah. Dah. Dah lah. Dah maafkan aku. Maaf. Kau siapa orang tua? Kau jangan tuntut aku lah. Drama yang mengisahkan kisah masyarakat dan juga apa yang berlaku dalam masyarakat kita, Serambi Syurgamu. Jadi kita terus perkenalkan tamu kita, Syul. Ya, dua tetamu yang kita bawa di sini untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan Serambi Syurgamu, iaitu Terence Tulus, penerbit dan ketua pegawai eksekutif Red Boy Pictures November Heart. Juga kita bawakan penulis skrip Serambi Syurgamu, Nelly Nasir. Selamat pagi untuk kedua-duanya. Terima kasih. Selamat Hari Raya, insya-Allah, dalam masa beberapa hari lagi. Okey, Mr. Terence, mungkin boleh kongsikan bagi penerbitan telemovie Serambi Syurgamu ini, bila proses bagi penghasilan telemovie ini bermula sebenarnya? Kami telah cuba, bagi pihak Red Boy Pictures yang berhad, kami telah cuba buat pitching dekat RTM selama 4 tahun berturut-turut, dan Alhamdulillah kami ada rezeki, dan ini kali pertama yang kami dapat projek RTM, kolaborasi dengan Nelly Nasir untuk telemovie Serambi Syurgamu ini. Dan syuting bermula pada 7 Januari tahun lepas selama seminggu, tapi kerja-kerja post production memang agak lama sikitlah. Barisan para pelakon pula, kita ada Norma Damanhuri, Ci Razali, Firdaus Gurfan, Syasha Abdul, barisan pelakon yang memang hebat-hebat Malaysia ni. Okey. Menarik, tajuknya sangat mengundang untuk mendapatkan tontonan nanti, Serambi Syurgamu. Nelly, apa yang nak disampaikan dalam Serambi Syurgamu? Okey, dalam Serambi Syurgamu ni kita nak tunjukkan macam mana cetusnya idea cerita ni bermula daripada last few years ada kejadian di mana kita dapat tengok dekat social media mengenai ada seorang tua dijumpai di tepi jalan, and bila netizen komen, dia akan cakap, oh, anak siapalah buat mak macam ni sampai hati buat orang tua macam ni kan, and stuff. Tapi on the other side of the story itself, ada benda lain yang rupanya kenapa ianya jadi macam tu. Maksudnya kita tak boleh menilai suatu benda tu daripada benda yang kita nampak sahaja. Betul, two sides of the story. Yes, itu yang viral itulah, memang itulah kisahnya pun. Betul, and the idea from there jugalah. Tapi inspirasi cerita ni daripada pengalaman salah seorang daripada kenalan saya juga, and daripada situlah saya dapat buat cerita ni lah. Susah tak nak build konflik dia, mana datang untuk memastikan agar dia reflect kepada community, society, tapi dalam masa sama kena ada juga konflik yang boleh menyebabkan orang tertarik untuk menonton telemovie. Betul. Konflik dia adalah di mana bila kita sebagai anak selalu rasa macam kita betul. On the other side of parents pun dia akan cakap dia betul sebab dia senior, dia tua, dia lebih pengalaman. Akan tapi bila dalam satu situasi itu tak semestinya perlu ada yang menang atau perlu ada yang kalah. And dalam cerita ni saya nak tunjuk yang community memberi satu peranan yang penting untuk membantu golongan-golongan yang kadang-kadang tak didengari. So dalam Serambi Syurgamu ni kita ada bagi tahu yang ada juga pusat-pusat yang seolah-olah kita buat macam psychiatrist punya session, sharing untuk release tension or stress. Tapi kita lebih santai. Bukannya pergi jumpa pakar tapi you rasa makin stres. Macam itulah. Nelly Nasir, nama yang tidak asing lagi, pernah bekerja dengan Allahyarham Muhammad Khalid, ya. Nama-nama besar dan menghasilkan drama-drama ataupun filem-filem yang bagus-bagus. Jadi Tuan Terence, mungkin pemilihan bukan saja pelakon tetapi tenaga kerja di belakangnya itu bagaimana pihak produksi penerbitan memilih mereka yang benar-benar boleh menyumbangkan dan juga memberikan sokongan kepada telemovie ini. Semuanya terhasil dari ilham bila baca sinopsis dengan skrip daripada Nelly Nasir. Dan bila kami pilih kumpulan atau team production itself, bermula dari situ kami tengok daripada personality dan siapa-siapa yang memang faham tentang masalah masyarakat,
I think this movie is about depression, about community, kemasyarakatan, family and love. Bersesuaian dengan Hari Raya. So pemilihan team production daripada bermula pada situlah. Shoot ni banyak di mana? Shooting dia di area PJ dengan Klang Valley. PJ daripada Taman Desa, Bukit Bintang, Jalan Alo, macam ada nampak dekat apa tadi? Apa tadi? Apa nama? Motor tadi. Dan dengan dekat Taman Medan. So setting ni banyak di bandar. Betul. Okey, Tuan Tan sendiri berpuas hati tak dengan hasil setakat ini? Yelah, kita tak tayangkan lagi kan, tapi bagaimana daripada pandangan pihak produksi sendiri? Untuk Red Boy, sebab ini kali pertama kami dapat projek seumpama ini pada RTM. Terima kasih RTM. Saya berpuas hati dan actually saya ini bagi pihak kepada chairman ataupun pengurusi syarikat, iaitu Datuk Seri Dr. Hau yang tidak berada di sini pada hari ini. Beliau berada di luar negara. Dan kami adalah Red Boy Pictures ni adalah cabang kepada sebuah syarikat yang berpangkalan di Amerika. Okey. Yang tersenarai di Nasdaq New York. Wow, ini satu perkongsian yang menarik kerana produksi yang sebegitu prolific menerbitkan telemovie di sini. Terima kasih juga kerana sudi bekerjasama dengan kami di Radio Television Malaysia. Nelly, mengapa penonton-penonton di dalam kalangan masyarakat kita tidak boleh melepaskan peluang untuk menonton Serambi Syurgamu? Okey, saya harap penonton-penonton di RTM dapat merasakan sendiri apa yang saya rasa ketika saya tulis cerita Serambi Syurgamu ni, di mana kita semua dilahirkan daripada seorang ibu, dan untuk wanita-wanita atau remaja-remaja yang akan menempuhi perjalanan hidup untuk menjadi seorang ibu dan juga nenek pada suatu hari nanti. So boleh tengok cerita ni, and dari situ you all akan dapat rasalah apa yang kita orang cuba sampaikan. Kan? Ya, betul. Okey, kita tak ada wakil pelakon dekat sini kan, tapi kita ada penulis skripnya. Kalau Nelly boleh kongsikan sikit watak-watak ataupun karakter dalam telemovie Serambi Syurga ni. Cik Razali bawa watak apa? Nom Badan Manuri watak apa? Siapa ni? Sasha Abdul ya? Sasha Abdul. Okey, dalam cerita ni Sasha Abdul memegang watak sebagai Orchid, iaitu adik kepada Budi. Dan pada suatu hari dia telah bertemu dengan Gufran, iaitu dia punya kawan yang dia kenal di sebuah kelab atau persatuan, di mana persatuan itu adalah persatuan di mana para remaja yang ada masalah ataupun masalah tekanan perasaan boleh berkongsi di kelab itulah. So dari situ pertemuan Orchid dengan ibu kepada Gufran menyebabkan terbongkarnya sebuah rahsia. Itu kena saksikan lah tu. Betul. Konfliknya di situlah. Yes, betul. Saya difahamkan sepatutnya ini dijadikan filem. Betul. Skrip sebenar dia dibuat untuk scale filem, tapi disebabkan kita dapat peluang lebih cepat, so kita jalan dululah dengan telemovie. Ada beza ke bila kita nak terpaksa mengubah daripada filem kepada telemovie ini? Okey, dari segi perubahan yang kita terpaksa tukar adalah kita terpaksa tone down the scale, yang mana kita terpaksa kecilkan skala location, pelakon dan juga setting cerita ni lah. Yalah, kalau filem dia lebih panjang lagi kan. Betul. More detail. Lebih banyak detail yang terpaksa saya keluarkan dululah. Tak apa, yang penting message tu kita nak sampaikan kan. Bila peluang ada kita ni rebutlah. Okey, kalau Mr. Teri boleh kongsikan Tuan ringkas boleh kongsikan dan juga promosikan bersama untuk para penonton kita menonton Serambi Syurgamu. Waktunya. Okey, Serambi Syurgamu akan ditayangkan pada hari raya ketiga jam 10 malam di saluran TVOK. Dan saya minta kepada semua rakyat Malaysia sama-sama kita menyokong filem telemovie pertama kami, iaitu Serambi Syurgamu. Terima kasih. Diarahkan oleh Wan Saiful Syahrizan, tapi beliau tidak dapat berada dengan kita pada pagi ini, sedang menjalani rawatan fisioterapi.
Baik. Apapun kita ucapkan tahniah kepada semua tenaga produksi, para pelakon, peduli skrip, pengarah, pihak penerbitan, penerbit dan sebagainya kerana menjayakan telemovie Serambi Syurgamu. InsyaAllah hari raya ketiga dan juga ulangannya pada hari raya kelima. Pada petang hari raya kelima tu nanti. Jadi insyaAllah sama-sama kita saksikan Serambi Syurgamu di RTM. Okey, baik sekali. Terima kasih Mr. Terence dan juga penulis skrip kita iaitu Nelly Nasir untuk cerita Serambi Syurgamu. Juga kita ucapkan ribu terima kasih untuk penonton Selamat Pagi Malaysia yang bersama dengan kami seawal jam 8 pagi tadi. Semoga semua perkongsian kita dapat memberikan manfaat untuk anda. Okey. Nak buka apa ini? Nak buka apa hari ni? Mi kari kuah laksa. Ini daripada skrip Nelly. I rasa, wow. Memang menjempat kan? Yelah, sebab nak bila balik kampung tak? Saya balik kat Kajang tahun ni. Sebab keluarga semua dah ada dekat KL kan, so kita balik kat KL. Tapi untuk anda yang nak mulakan perjalanan ke kampung tu, hati-hatilah. Macam Ismail kan, mandu sekali, make sure cukup rehat hari ni. Apa khabar orang Rembau? Nanti kita jumpa di sana. Ada juga yang akan balik ke Kuantan, ke utara dan sebagainya. InsyaAllah selamat memulakan perjalanan anda akan pulang ke kampung halaman untuk Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan teruskan menonton kami di RTM, TV1, Berita RTM dan juga Perseriman secara dalam talian. Kita berakhir di sini. Saya Syuhaida Arifin. Bismillah, dan itu kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Advance. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bersama kunjung mengunjung sana saudara, salam bersalaman, maaf bermaafan, kita bersama di hari raya. Jalinkan kasih sesama kita, salah dan silap maaf dipinta. Sebulan puasa ini Syawal tiba, marilah kita merayakannya. Semoga kita saling bersama. Selamat berhari raya, selamat berhari raya Aidilfitri yang mulia.